Mudah-mudahan dapatlah kita pada masa akan datang mengulang kaji balik kepada 10 tanda bacaan yang kita dah belajar sebelum ini. Jadi hari ini saya nak teruskan kepada tanda yang ke-11. Oh ya, tapi sebelum tu, sebelum tu saya nak ingatkan berkenaan dengan latihan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak latihan yang terkini Ustaz bagi? Ada ke tidak ni? Okey, tak silap Ustaz, latihan yang terkini sehinggalah muka surat 50 lah. 57 dan 58 tak silap Ustaz. Betul ke? Sampai muka surat 58. Baik, sesiapa yang dah siap boleh hantar sekejap lagi ataupun bila-bila masa. Dan saya nak tuan-tuan perempuan hari ini saya tambah lagi latihan baru. Muka surat 59, 60 dan juga muka surat 61. 3 muka surat ini latihan baru hari ini. Sekali lagi saya ulang. Latihan baru tuan-tuan perempuan kena buat pada muka surat 59, 60 dan 61. Siapkan di rumah, ada masa 7 hari 7 malam. Minggu depan boleh hantar ke Ustaz. Boleh? Boleh ke tidak ni? InsyaAllah boleh. Amin. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik tuan-tuan perempuan, dah settle tentang latihan. Dan latihan yang kita buat tadi, semua merangkumi 10 tanda bacaan yang kita dah belajar setakat hari inilah. Okey, baik. Untuk latihan akan datang nanti minggu depan lah Ustaz bagi ya, insya-Allah. Okey, sila buka buku tajuk Ustaz dulu. Sama-sama kita lihat tanda yang ke-11. Puan-puan sedar tak? Dalam bab tanda bacaan ni berapa belas tanda kena belajar? Berapa belas tanda kena belajar? Macam Ustaz soal Ustaz jawab je ni. Jawapannya 13 je. Berapa belas? 13. Kita dah belajar 10, bakinya 3 lagi. Maknanya saya target baki 3 tanda bacaan ni akan tamat pembelajarannya pada minggu depan. Minggu depan settle lah dengan latihan sekali. Jadi masuk saja bulan 12, bulan Disember akan kita mulakan sesi ulang kaji. Sesi ulang kaji ni start daripada mana Ustaz? Start daripada bab 1 lah ataupun bab yang pertama dalam tajuk tahap yang ketiga yang dinamakan sebagai Alif Lam Al-Jalalah. Ingat lagi tak dulu kita belajar Alif Lam Al-Jalalah? Ingat lagi. Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, nanti kita buat sesi ulang kaji ya, insya-Allah. Okeylah tuan-tuan puan, sebenarnya dalam tajuk tahap 3 ni, puan-puan belajar berapa bab dengan Ustaz? Saja nak tanya. Ni pun macam ada harapan Ustaz soal, saya jawab ni. Okey, jawapannya 5 bab. Yang pertama, kita sebut sebagai Alif Lam Al-Jalalah. Bab yang kedua Ustaz ajar hukum sakta. Bab ketiga saya ajar kaedah baca hamzah wasal. Bab keempat wakaf dan ibtida. Bab yang kelima yang sekarang ni tanda baca. Jadi berapa bab dalam tajuk tahap 3 ni? 5 bab. Dan syukur alhamdulillah insya-Allah minggu depan tuan-tuan puan-puan akan tamatlah pembelajaran 5 bab ini. Lepas tu kita buatlah sesi ulang kaji. Lepas ulang kaji baru kita periksa ataupun kita buat ujian bertulis ya, insya-Allah. Okeylah puan-puan, sila buka buku tajuk Ustaz muka surat 89 di bawah tajuk tanda garisan melintang dan kubah. Sebut macam mana rupanya Ustaz tanda garisan melintang dan kubah? Mari saya tunjukkan di whiteboard ya. Okey, baik. Sebenarnya kan untuk membincangkan tanda garisan melintang dan kubah, kita ada 2 set nota. Kita ada 2 set nota. Set yang pertama yang ni. Tapi dah habis nampaknya di belakang sana. Tak apa, nanti saya photostat. Minggu depan puan-puan boleh dapatkan set ini. Dan satu lagi set yang ni. Yang ni yang 2 keping ni. Ustaz suruh beli seminggu sudah kan. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi siapa yang dah ada nota ni, mungkin kita akan buat praktikal sebentar lagi ya. Okey, Ustaz nak tulis something di whiteboard berkenaan dengan tanda garisan melintang dan kubah. Tapi jangan lupa, sekarang ini kita berada di bawah tajuk tanda-tanda bacaan, iaitu bab yang ke-14. Bab 14, tanda-tanda bacaan. Bacaan Al-Quran Resam Uthmani. Okey. Okey, baik tuan-tuan puan, kita sudah sampai tanda yang ke-11 ya. Namanya apa tadi? Tanda garisan melintang dan kubah. Macam mana rupanya? Gini. Saya tunjukkannya. Cara nak melukisnya begini. Kita buat bracket dulu.
Ni garisan melintang. Dan puan-puan, kita kalau baca Quran kanan ke kiri ke kanan je? Kanan ke kiri, jangan salah ya. Yang kiri ke kanan tu baca nombor. Baca nombor baru kiri ke kanan. Kalau baca ayat Quran kanan ke kiri, bermakna garisan melintang dulu ke kubah dulu kita jumpa? Sudah. Garisan melintang dulu ke kubah dulu? Mestilah garisan melintang dulu kita jumpa. Maka kita letak sebelah kanan ke sebelah kiri nanti? Sebelah kanan. Jadi gini, ni garisan melintang, lepas tu dot. Macam ni pun dot merujuk kepada ada ayat kat situ. Kemudian kat sini ada kubah. Lebih kurang lah lukisan kubah, puan ya. Inilah namanya tanda garisan melintang dan kubah. Puan-puan perasan tak? Ada tanda ni dalam Quran. Terutamanya yang kubah ni Ustaz, kami perasan ada. Tapi persoalannya banyak ke tak banyak? Tak banyak. Ada berapa jumlahnya? Kata ulama ada 15. Okey, mari kita baca statement dalam buku tajuk Ustaz dulu ya. Okey. Tanda ini terletak di atas atau di bawah beberapa surah dalam Al-Quran. Okey, ready? Tengok ni. Terletak maybe di atas atau di bawah ayat pada beberapa surah dalam Al-Quran. Bila sebut beberapa surah dalam Quran, maknanya tidaklah melibatkan semua surah. Puan-puan tahu kan dalam satu Quran ada berapa surah? 114 surah. Jadi tidaklah semua surah ada tanda ni. Dia hanya surah-surah yang tertentu saja. Nak tahu surah apa, tak apa. Nanti minggu depan, saya balik rumah nanti, saya balik pejabat, saya photostat ni, saya bagi pada perempuan percuma je lah minggu depan. Perempuan boleh ambil, nanti kita rujuk mana surah yang terdapatnya tanda garisan melintang dan kubah. Okey, tak apa. Sekarang ni cuba baca terletak di atas atau di bawah ayat pada beberapa surah dalam Al-Quran. Maknanya ada setengah Quran, dengar molek-molek ni. Ada setengah Quran letak di atas, ada setengah Quran letak di bawah, bergantung kepada Quran tu dia cetak di mana. Ya, jadi puan-puan jangan terkejut, ada di atas, ada di bawah. Tapi Quran yang kita pakai hari ni ataupun Quran biasa yang kita pakai hari ni, yang kebanyakan diguna pakai di negara kita ni, kebanyakannya garisan itu mesti di atas. Tapi kalau puan-puan pergi overseas, pergi umrah dan sebagainya, mungkin puan-puan tengok ada Quran dicetak di Madinah ataupun di Mekah, di mana-mana negara, maka mungkin ada yang letak di bawah. Jadi sama tak tu? Sama je, pengertiannya sama je. Maknanya di situ adalah ayat sajadah. Okey. Jadi di atas atau di bawah dalam beberapa surah tertentu. Okey, poin yang kedua. Poin yang kedua, ikut Ustaz, tengok dalam buku tajuk Ustaz, ia merujuk kepada peringatan kepada pembaca dan pendengar ayat itu agar disunatkan sujud. Merujuk kepada, kejap ya, pembaca dan pendengar ayat itu agar disunatkan sujud. Puan-puan, cuba fahamkan statement Ustaz ni. Merujuk kepada, baca depan ni, pembaca dan pendengar ayat itu agar disunatkan sujud. Maknanya, kalau kita jumpa ayat yang ada garisan melintang dan kubah, kita yang baca dan orang yang dengar bacaan kita, kata ulama, sunat sujud. Di bawah mazhab mana ni? Jawapannya di bawah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, puan-puan. Maka disunatkan sujud. Dan sunat sujud itu, ulama menyebut sebagai hukumnya sunat muakkad. Iaitu sunat yang amat digalakkan atau dituntut. Puan-puan nak salin kalau tahu Ustaz di whiteboard ni sebagai tambahan. Okey. Kemudian kita tengok pula poin yang berikutnya. Sujud ini dinamakan sujud tilawah atau sajadah. Apa nama sujud yang kita nak buat tu? Ia dinamakan, kejap ya, sujud tilawah
atau juga boleh disebut sebagai sajadah. Tapi jangan saya sebut sujud sawi. Sujud sawi tak sama. Ataupun puan-puan kata, Ustaz sujud ni namanya sujud syukur boleh ke? Tak sama puan-puan. Itu sebab kalau puan-puan ada nota 2 keping Ustaz ni, dekat sini ada Ustaz perjelaskan cara-cara melaksanakan sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur. Ada 3 sujud dalam nota ini. Nanti kita akan bincangkan satu persatu dengan praktikal sekali ya, insya-Allah. Jadi puan-puan, apa nama sujud yang kita nak buat ni? Sujud tilawah atau sajadah. Okey, kemudian dan dilakukan sebut selepas selesai membaca ayat yang mempunyai garisan melintang serta diakhiri dengan tanda qubah. Okey, maknanya dilakukan selepas selesai membaca ayat yang ada garisan melintang dan kubah lah. Okey, baik. Maknanya puan-puan faham tak ayat Ustaz ni? Kita hanya boleh buat sujud tilawah sajadah apabila selesai baca ayat tu. Bukannya selesai tengok aja. Ustaz, saya dah tengok ayat ni ada garisan melintang tapi saya tak baca Ustaz. Saya nak sujud. Boleh ke? Tak boleh lagi. Dia kena habis baca ayat tu baru sujud. Asal lagi saya tunjukkan bagaimana kita melaksanakan sujud tilawah. Dan puan-puan tahu tak? Sujud tilawah ni dilakukan dalam 2 keadaan. Sama ada dalam solat maupun di luar solat. Dalam solat boleh, luar solat pun boleh. Adakah caranya sama? Caranya ada sedikit perbezaan. Sekejap lagi saya tunjuk ya. Jadi puan-puan cuba ikut ayat Ustaz ni, dilakukan selepas selesai membaca ayat yang ada garisan melintang dan kubah. Tapi kan cerita pasal ayat ni, puan-puan tahu tak? Berapa ayat nak kena baca baru kita sujud? Berapa ayat nak baca? 1 ayat je ke? Tidak, tak semestinya. Ada setengah surah, kena baca 1 ayat. Ada setengah surah, kena baca 2 ayat baru sujud. Ada setengah surah, kena baca 3 ayat baru sujud. Jadi, puan-puan yang baca Quran, nanti minggu depan saya bagi nota ni, nanti kita buat praktikal ayat di apa. Ya, supaya puan-puan jelas dan tahu bagaimana nak melaksanakan sujud tilawah nanti. Okey. Jadi kat sini poin penting, dilakukan selepas selesai membaca. Ni poin penting ya. Dilakukan selepas selesai membaca ayat yang ada garisan melintang dan qubah. Okey. Baik. Seterusnya, tengok buku tajuk Ustaz. Terdapat 15 tempat yang ada tanda ini dalam Al-Quran. Terdapat 15 tempat. Ataupun kita boleh katakan 15 ayat yang ada tanda ini dalam Al-Quran. Nak tahu apa dia tempat dia ataupun ayat, puan-puan kena ada panduan. Macam mana panduannya? Panduannya seperti mana Ustaz Kabur nanti saya photostat yang ni minggu depan puan-puan boleh dapatkan di belakang ya, insya-Allah. Okeylah tuan-tuan puan-puan, inilah cerita berkenaan dengan statement berkenaan dengan garisan melintang dan kubah. Dan tuan-tuan puan-puan, nampak tak contoh yang paling senang sekali nak merujuk kepada bacaan ataupun tanda garisan melintang dan kubah ini, puan-puan boleh ambil dalam surah Sajadah. Surah apa puan? Sajadah ayat 15. Biasa bila kita dengar surah Sajadah ni? Pagi Jumaat tu esok pagi lah puan-puan, esok pagi. Siapa-siapa yang berkesempatan, pergilah dengan suami dengan mahram, orang perempuan lah, orang lelaki tak kisah, nak pergi dengan siapa pun. Puan-puan, orang lelaki amat digalakkan untuk kita pergi solat berjemaah di surau subuh Jumaat. InsyaAllah mana-mana surau dan masjid, tok imamnya akan membaca surah Sajadah pada rakaat pertama, diikuti surah Al-Insan ataupun Ad-Dahri pada rakaat yang kedua. Tapi ada juga setengah tempat saya perhatikan, rakaat kedua dia imamnya tak baca pun surah Al-Insan, dia baca surah Sajadah juga. Maknanya surah Sajadah tu dipotong 2. Ada juga, mungkin dia mengingat mungkin ramai jemaahnya orang bekerja. Sebab apa, kalau baca panjang-panjang puan-puan, panjang ayat ni nanti lambat pula orang nak pergi kerja, nak hantar anak sekolah dan sebagainya. Jadi imamnya bertimbang rasa dengan makmum lah. Ada pula setengah imam tu dia tak hafal, tak berapa hafal surah
Al-Insan. Jadi dia hafal surah Sajadah aja. Maka dibacalah surah Sajadah. Boleh tak? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Janji dalam solat fardu subuh Jumaat, pagi Jumaat, ada kita laksanakan apa dia, sujud tilawah atau sajadah. Jadi nak tahu 15 tempat atau ayat yang ada tanda sujud tilawah atau sajadah ini, nanti kita akan buat praktikal ayatnya pada minggu depan. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bagaimana nak melaksanakan sujud tilawah. Jadi ayat ni, statement ni saya sambung ya. Terdapat dua situasi ataupun keadaan yang membolehkan kita laksanakan sujud tilawah atau sajadah. Maknanya ada berapa situasi atau keadaan? Ada dua. Okay. Yang pertama, di dalam solat. Di dalam solat. Biasanya solat apa? Subuh Jumaat. Biasanya subuh Jumaat lah. Tetapi dalam solat lain pun boleh juga dilakukan. Tapi kebiasaannya subuh Jumaat. Pasal apa? Setiap kali subuh Jumaat itu kan dibacakan surah Sajadah. Jadi dalam kebetulan dalam surah Sajadah tu ada ayat Sajadah. Maka di situlah kita disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah atau sajadah. Okey. Jadi tuan-tuan puan di dalam solat, iaitu solat subuh Jumaat. Nah, okey. Baik tuan-tuan puan, bagaimanakah caranya untuk melaksanakan cara sujud tilawah atau sajadah ini? Puan-puan lihat nota ustaz yang ni. Lihat nota yang ni dulu. Okey. Puan-puan, sebelum kita nak melaksanakan sujud tilawah atau sajadah, rupa-rupanya dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa syarat yang perlu kita patuhi. Yang pertama, cuba tengok tu, syarat sujud tilawah atau sajadah. Baca. Ni puan-puan baca nota ni. Yang ni ustaz tak tulis kat whiteboard sebab dah ada dalam nota ya. Jadi sekali lagi, syarat sujud tilawah atau sajadah. Okey, nombor satu apa dia? Suci hadas kecil dan besar. Puan-puan, kalau nak solat mestilah suci hadas kecil dan besar, betul? Kalau puan-puan tak suci daripada hadas kecil dan besar, maka tak sah sembahyang kita. Jadi untuk di dalam solat, perkara ini memang kita dah jaga daripada awal. Tak ada masalah lah kan? Okey. Baik, yang kedua, cuba ikut ustaz, berwuduk. Mestilah dalam solat kita berwuduk. Kalau tak ada wuduk, tak sah sembahyang kita, betul? Makna perkara kedua ni memang kita boleh jaga. Memang kita jaga pun sebab kita dalam sembahyang, kita nak sembahyang. Okey, yang ketiga, menutup aurat. Adakah itu mesti dalam sembahyang kita? Kenalah. Kena tutup aurat. Kalau dedah aurat, tak tutup aurat, maka tak sah sembahyang. Okey, yang keempat, menghadap juga kita lakukan di dalam solat. Betul? Jadi nanti empat perkara ni saya nak sentuh di luar solat. Di luar solat nanti saya nak sentuh, tapi dalam solat ni saya rasa empat perkara ni tak ada masalah. Puan-puan memang cukup syarat ketika di dalam solat. Jadi bagaimana untuk melaksanakan dalam solat berjemaah ataupun solat bersendirian di rumah? Biasanya kita berjemaah lah puan-puan sebab kebanyakan kita tak hafal surah Sajadah kan. Okey. Bagaimana? Yang pertama sekali, step yang pertama, kaedah pelaksanaan. Kaedahnya macam mana? Okey, saya buat ringkas kat sini ya. Kalau nak detail, puan-puan tengok dekat nota ustaz. Yang pertama, puan-puan, apa kata ulama? Imam selesai membaca ayat 1 hingga 15 surah Sajadah. Maknanya ketika ini nanti imam selesai membaca ayat 1 hingga 15. Puan-puan, masa imam baca ayat 1 sampai 15 surah Sajadah ni kita buat apa? Kita dengar, jangan tidur. Allahu Akbar. Kadang terlap ustaz, ngantuk lah ustaz. Lama benar nak sampai ayat 15. Tambah pula imam pula slow pula baca. Alif Lam Mim Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Baru 2 ayat.
Perempuan jenuh nak habis 15. Ini kadang imam pun memainkan peranan penting juga ya. Ada tuan-tuan perempuan, ada ya. Imam dah mungkin dah tua ataupun dah uzur, dia baca slow je perempuan. Jadi makmum ni dah gelisah dah bila nak habis ayat sampai 15 ni. Tapi insya-Allah di Taman Tun ni ataupun di KL ni ataupun masjid-masjid besar ni kebanyakan imam-imamnya muda-muda dan perempuan bacaannya lancar. Tak ada masalah. Maknanya 15 ayat tu sekejap aja ya, ayat 1 sampai 15. Jadi apabila imam selesai membaca ayat 1 sampai 15, ketika ini makmum kena dengar dan hayati bacaan imam. Jangan dengar je tak hayati. Dengar dan hayati bacaan, walaupun kita tak tahu makna ayat tersebut, tapi hayati bacaan imam ya. Dan jangan perempuan berfikir benda-benda lain, nanti perempuan kita jadi lara ya, ataupun boleh membatalkan sembahyang kita. Okey. Kemudian perempuan step yang kedua apa dia? Imam takbir dan terus sujud. Maknanya apabila imam selesai membaca ayat 15. Ayat 15 apa bunyi ayatnya? Perempuan boleh rujuk buku tajuk ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya berbunyi begini. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Siapa baca ayat tu? Imam, bukan kita. Kita tak payah ikut, perempuan kita dengar je lah. Jadi lepas habis la yastakbirun habis, maka imam takbir dan terus sujud. Takbir berapa kali? Sekali je lah. Allahu Akbar. Imam baca, terus sujud. Tak ada rokok, tak ada iktidal. Terus sujud perempuan. Maka kita makmum ikutlah apa yang imam buat tadi. Iaitu takbir Allahu Akbar terus sujud. Ya. Jadi perempuan perkara yang kedua tadi, imam takbir dan terus sujud satu kali diikuti makmum. Kemudian yang ketiga, maknanya diikuti, kejap ya, diikuti makmum. Maknanya makmum kena buat seperti mana imam buat tadi lah. Okey. Kemudian perkara yang ketiga apa dia? Ketika sujud, sunat baca doa. Ketika sujud, sunat baca doa. Doa apa? Sujud tilawah. Puan-puan, doanya perempuan dah hafal ke? Siapa yang tak hafal jawab je lah. On the way. On the way nak hafal ustaz. InsyaAllah. Mungkin minggu depan saya hafal ustaz. Perempuan tahu tak? Doanya memang panjang sedikit kat situ kan. Mungkin ada masalah untuk kita nak menghafal. Sebenarnya kan kata ulama, boleh dibaca dengan doa pendek. Doa pendek ni setakat mana? Mari ikut ustaz. Perempuan nampak tak doanya tu? Okey. Doa pendek setakat ini aja. Ikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqah. Cukup setakat itu aja. Perempuan rasa boleh hafal tak yang tu? Setakat itu boleh lah ustaz, insya-Allah. Dan kalau perempuan nak baca yang setakat itu pun boleh, tak ada masalah. Nak baca sekali boleh, 3 kali pun boleh. Kalau rasa tak sempat, takut tak sempat, baca sekali sahaja memadai. Tapi sekali lagi diulang ayat tadi, sajada wajhiya lilladzi khalaqah. Gitu. Agak-agak boleh hafal tak? Insya-Allah. Puan, kita dah tahu esok pagi nak sembahyang subuh Jumaat. Hari ni hari Khamis ni kita buat praktikal lah dulu, betul tak? Nota ustaz ada ni, baca, tengok nota ustaz dulu. Lepas tu barulah kita ada keyakinan untuk membaca nanti esok pagi Jumaat. Ya. Okey, ustaz kalau doa panjang macam mana? Okey, tengok nota ustaz. Mari kita baca doa yang panjang. Sajada wajhiya lilladzi khalaqah wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanil khaliqin. Kallahu ahsanal khaliqin. Minta maaf. Sekali lagi diulang. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Nampaknya panjang lah ustaz. Saya rasa macam tak mampu nak ngapal ayat tadi. Tak apa, ulama kata bacalah sekadar sajadah
wajhiya lilladzi khalaqah. Memadai. Ustaz, yang panjang tak hafal, yang pendek pun saya tak hafal. Macam mana Ustaz ya? Maka ulama kata kamu boleh sebut paling tidak subhanallah pun boleh juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar pun boleh. Ustaz, yang tu pun saya tak ingat. Maka sebutlah subhanallah. Ustaz, subhanallah pun tak ingat. Senyap ajalah. Iya perempuan, senyap ajalah. Tak payah baca apa-apa, senyap aja. Tapi jangan lupa perempuan kena sujud ikut tok imam. Sebab kalau perempuan tak sujud ikut tok imam bermakna perempuan sudah mufarakah. Perempuan sudah terputus daripada jemaah. Rugilah tak dapat pahala berjemaah. Sedangkan perempuan nak solat berjemaah, niat daripada awal tadi solat berjemaah. Maka perempuan kena ingat, sekiranya semua doa kita tak ingat, termasuklah subhanallah pun tak ingat, maka perempuan sujud je lah ikut imam, senyap sudahlah. Sah tak sah sembahyang kita? Sah. Tapi kalau perempuan tak ikut imam, biarlah imam buat, saya tak nak buat Ustaz, maka perempuan tak dapat pahala berjemaah, mufarakah. Bermakna perempuan hanya dapat pahala solat berseorangan sahaja. Dapat satu pahala aja. Sedangkan niat kita tadi nak dapat berapa pahala? 27 pahala. Perempuan nak satu ke nak 27? Mestilah nak banyak Ustaz. Allahu Akbar. Kalau nak banyak maka kena ikut tok imam. Apa yang dibaca tok imam kena ikut belaka. Ya? Tapi kena ingat doa ini hanya sunat. Doa ini hanya sunat. Itu sebab ulama membicarakan dalam bab ini. Kalau kamu tak mampu nak ingat panjang, baca pendek pun boleh. Kalau tak mampu nak baca pendek, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar pun boleh. Itu namanya tasbih. Kita baca tasbih pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak sebut subhanallah saja pun boleh. Ataupun diam saja pun tak apa. Tapi rugilah perempuan. Pasal apa? Dalam perbuatan solat kita, ketika sujud itulah saat yang paling hampir sekali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan, maka ambil peluang itu untuk kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ayat yang kita baca tadi sudah tentu adalah ayat kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perempuan ketika sujud sunat baca doa sama ada doa pendek atau panjang. Doanya ada dekat nota ustaz tu ya. Perempuan boleh rujuk. Okey, yang keempat, perempuan ni dalam sembahyang tau. Yang keempat kita buat apa? Imam takbir dan terus berdiri. Maknanya lepas habis baca doa ni, imam akan buat apa? Takbir. Ni sujud kan? Dia bangun terus. Allahu Akbar. Maka makmum buat apa? Ikut tok imam baca tadi. Allahu Akbar, berdirilah. Mereka tahu tak? Dulu pernah ada kisahnya, makmum tak bangun-bangun. Rupanya dia tidur dalam tu perempuan. Allahu Akbar. Ada perempuan ni, kisah benar ni. Masa saya jadi imam ataupun jadi Bilal di masjid UiTM Shah Alam. Kat sana kan ramai budak-budak kan. Jadi budak-budak ni tak faham. Ada pula yang mempertikaikan, tanya dengan ustaz. Ustaz, kenapa subuh tadi ada tiga rakaat? Sedangkan perempuan yang kita buat ini belum dianggap sebagai satu rakaat. Ini belum rakaat lagi. Sebab apa? Belum ada rukuk, belum ada iktidal. Betul? Jadi perempuan ini bukan rakaat, ini termasuk dalam rakaat yang pertama. Apa yang kita buat ni, sujud ni. Jadi imam takbir dan bangun. Dan apabila bangun ataupun berdiri ini, maknanya diikuti imam lah, diikuti makmum. Diikuti makmum. Lepas tu nombor 5, apa yang patut kita buat? Imam menyambung bacaan ayat 16 hingga 30 surah Sajadah. Lepas tu masa tu makmum buat apa? Dengar dan hayati. Okey, imam sambung baca ayat 16 hingga 30. Kemudian pada waktu ini makmum dengar dan hayati. Jadi perempuan, senang ke susah nak buat sujud tilawah dalam solat? Senang, tapi kena standby lah dengan doa tadi. Dah tahu besok pagi nak subuh Jumaat. Perempuan kena tengok nota ustaz dulu. Ingat balik doa ni sebab apa? Subuh Jumaat ni seminggu sekali aja, betul? Bukannya tiap hari. Ustaz, boleh tak saya buat tiap hari sujud tilawah? Boleh kalau perempuan rajin. Tapi biasanya, tuan-tuan perempuan, tok imam hanya baca seminggu sekali subuh Jumaat. Sebab apa?
Sebab itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita. Rasulullah suka membaca surah Sajadah dan juga surah Al-Insan di kala waktu subuh Jumaat. Maka kita sebagai umat dia ikutlah. Itu tujuannya kita melaksanakan sujud tilawah. Sebab ia adalah sunnah Nabi kita. Jadi tuan-tuan ada soalan tak nak tanya tentang sujud tilawah ketika di dalam solat? Ni dalam solat ni. Luar solat belum lagi Ustaz cerita ni. Ada soalan tak yang ni? Apa dia? Ha? Apa dia? Doanya, okey, doanya kat sini. Nanti minggu depan saya bagi maknanya. Dekat sini ada makna dia, bersujud mukaku kepada Tuhan yang telah menjadikannya dan telah membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan daya upayanya dan kekuasaannya. Maka Maha Suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta kejadian. Itu maknanya. Jadi tak apa, minggu depan saya photostat ni, hari ni saya lupa nak photostat. Nanti puan-puan boleh bawa nota ni minggu depan ya, insya-Allah. Okey, tak apa. Yang penting dalam doa tadi, cabarannya saya tahu. Apa cabarannya? Adalah doa tadi. Doa ni lah. Kadang-kadang kita tak ingat. Doa panjang tak ingat, doa pendek tak ingat. Maka puan-puan Ustaz kata apa tadi? Kalau tak mampu baca doa panjang atau pendek, baca apa? Baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh, takkan yang tu tak ingat. Ataupun yang tu pun tak ingat. Baca dah subhanallah, puji Allah. Puji Allah. Dan kalau itu pun tak ingat, apa lagi? Diam, senyap, sudah lah. Jangan pula bercakap. Lupa pula saya. Kalau puan-puan bercakap, lupa saya, batal sembahyang. Batal sembahyang sebab kita bercakap dalam bahasa selain bahasa Arab. Dalam solat tidak boleh bahasa lain melainkan bahasa Arab ataupun ayat Quran sahaja. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setakat ni faham tak? Nak melaksanakan sujud tilawah ketika di dalam solat. Bagaimana pula di luar solat? Di luar solat, puan-puan. Mari, saya tunjukkan ya. Yang ni di dalam solat. Yang kedua, di luar solat. Di luar solat. Okey, macam mana kaedahnya? Kaedah pelaksanaan. Okey, baik. Kaedah pelaksanaannya kita rujuk nota kita. Tengok ya, dalam nota Ustaz, petak nombor 2. Petak tengah-tengah tu, kaedah pelaksanaannya. Okey. Yang pertama, pastikan kita selesai membaca ayat sajadah. Maknanya, pastikan kita selesai membaca ayat sajadah. Maknanya selagi puan-puan tak baca ayat sajadah, maka tidak sunat kepada kita untuk sujud. Selesai ya. Maknanya puan-puan, kalau kita tengok aja kita tak baca. Kita tengok je dalam Quran tu ayat sajadah. Boleh tak kita sujud? Tak dibenarkan ataupun tidak disunatkan kepada kita sujud. Ya, selagi kita tak baca. Jadi kita kena bacalah. Tapi kena ingat, ayat yang ada sujud tilawah, ada setengah surah, baca satu ayat aja dah boleh sujud dah. Tapi ada setengah surah kena baca 2 ayat. Ada setengah surah kena baca 3 ayat. Jadi nak tahu yang mana surah 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ni, nanti minggu depan kita buat praktikan melalui nota yang Ustaz bagi minggu depan. Ya, minggu ni tak apa dulu. Minggu ni kita buat praktikal yang ni. Ayat praktikalnya minggu depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan andai katalah, Ustaz, saya baca ayat sejadah tadi. Ni di luar sembahyang ya. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dah saya habis baca tadi, kita selesai membaca ayat sajadah, maka poin yang kedua ataupun step yang kedua, cuba baca niat sujud tilawah atau sajadah. Niat sujud tilawah atau sajadah. Oh, ada niat pula. Iya, kan setiap perbuatan kita kena dimulakan dengan niat. Tak ada niat, tak sah ibadah tersebut. Perempuan ini Nabi sebut dalam hadis. Jadi puan-puan, niat sujud tilawah atau sajadah. Macam mana niatnya? Cuba tengok dalam nota Ustaz. Nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Sekali lagi diulang, nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Puan-puan, ungkapan itu sunat. Yang penting niat dalam hati itu kita nak niat sujud tilawah, itu wajib. Lintaskan dalam hati, apa maknanya? Sahaja aku
sujud tilawah atau sajadah sunat kerana Allah Ta'ala. Itu maknanya. Boleh ke puan-puan? Ustaz wajib ke membaca niat ni? Ustaz tak wajib baca niat, tapi yang wajib tu dilintaskan dalam hati. Bahawa kita nak niat, kita nak melaksanakan sujud tilawah ataupun sajadah. Niat sujud tilawah atau sajadah. Kemudian yang ketiga, maknanya kat ni rujuk nota lah. Apa-apa rujuk nota ya. Okey, yang ketiga. Yang ketiga puan-puan kena apa tu? Takbir dan terus sujud. Maknanya puan-puan ya, dan terus sujud. Okey, maknanya andai katalah, okey tengok ni. Andai kata kita baca Quran duduk atas kursi macam Ustaz baca ni, macam puan-puan duduk sekarang ni lah, duduk atas kursi. Tadi kita baca apa ni? Ayat 15 surah Sajadah kan? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Habis baca. Puan-puan nak kena buat apa? Nanti dulu. Puan-puan kena bangunlah puan-puan. Takkan puan-puan nak sujud atas meja? Allahu Akbar. Lupa salah khabar ya. Puan-puan kena bangun. Maknanya tadi puan-puan duduk kan? Puan-puan kena bangun. Dan kata ulama, dengar molek-molek. Sebelum kita melaksanakan sujud tilawah, kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, ada 4 perkara kena jaga. Yang pertama tadi Ustaz sentuh, mesti suci daripada hadas kecil dan besar. Yang kedua, kena berwuduk. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. 4 perkara ini kena jaga mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan dalam mana-mana mazhab ataupun dalam berbagai-bagai mazhab ini, mazhab Imam Syafi'i lah yang paling tertib. Itu sebab kalau perempuan pergi Mekah, pergi umrah haji dan sebagainya, kita tengok mazhab lain macam-macam kaedah mereka kita tengok kan. Ada yang melambai-lambai tangan lah ketika bertawaf. Padahal mana boleh buat benda lain. Ada yang selfie pun ada perempuan. Ada yang selfie ketika bertawaf. Macam kita tak boleh. Sebab apa? Kita sudah berubah niat. Betul? Maka tak sah tawaf kita tadi. Maka kena buat balik. Tapi macam mazhab lain boleh berlaku. Perempuan. Jadi gini. Saya tak nak cerita mazhab lain. Yang penting sekarang ni mazhab Imam Syafi'i. Sebelum kita dah tahu nak baca Quran, sebaik-baiknya 4 perkara tadi kena jaga. Yang pertama, suci hadas kecil dan besar. Kedua, berwuduk. Ketiga, tutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Anda katalah, okey, sekarang ni saya duduk ni tadi, bila saya dah habis baca ayat tadi, saya bangun. Maka nak melakukan sujud tilawah, kata ulama, sebaik-baiknya kamu dalam keadaan menutup aurat, berwuduk, cuci pada hadas kecil dan besar, dan kamu cari kiblat. Anda katalah, depan ni kiblat kita. Anda katalah, macam di rumah puan-puan tahu kiblat masing-masing kan? Mesti tahu kat rumah masing-masing. Anda kata dekat masjid ni, depan ni kiblat kita. Anda kata contohnya. Maka puan-puan lepas duduk tadi bangun. Kena bangun. Niat. Nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Terus sujud. Tak payah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 kali pula Allahu Akbar. Tak payah. Ulama kata niat tadi lintas dalam hati. Takbir. Allahu Akbar. Terus sujud. Masa sujud baca apa? Baca doa. Jadi puan-puan, ingat tak cara tadi? Lepas kita bangun daripada duduk tadi, puan-puan, kita bangun tadi berdiri, niat, terus takbir, terus sujud. Jangan lengah-lengah lagi ya. Maknanya takbir dan terus sujud. Dan ketika ini nanti kita baca doa. Dalam sujud kita baca doa. Doa apa? Doa seperti tadi lah. Doa seperti tadi, ketika sujud sunat baca doa ya. Ketika sujud sunat baca doa. Doa sujud tilawah. Okey, dan doanya puan-puan sila rujuk nota lah. Rujuk nota kita. Dan doa pendek macam mana tadi Ustaz ajar? Ikut sajada wajhiya lilladhi khalaqah. Itu doa pendek, doa panjang sampailah fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya, okey puan-puan. Lepas kita baca doa ketika sujud, kita buat apa? Takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi ulang ayat Ustaz, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2 sujud seketika. Sekali lagi, takbir dan duduk antara 2
dua sujud seketika. Maknanya bukan duduk tahiyat duduk macam tahiyat awal. Betul, duduk antara dua sujud, duduk biasa. Yang duduk yang mana kita punya punggung tu letak di atas tapak kaki kita tu, duduk macam tu lah. Bukan duduk tahiyat akhir ya, duduk macam biasa. Jadi puan-puan berapa lama nak duduk macam biasa tu? Seketika aja. Masa duduk tu nak buat apa? Tak payah baca apa-apa lagi dah. Tadi kan dah baca doa, yang ni tak payah baca apa-apa. Sebaliknya, puan-puan, kita terus kepada nombor 6, beri salam. Oh, ada beri salam pula. Iya, puan-puan. Beri salam. Nampak tak? Kaedahnya cukup tertib mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain ada yang bagi salam, ada yang tidak, puan-puan. Jadi puan-puan, macam kita ni kena bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi dalam keadaan kita duduk antara dua sujud. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu bangun duduklah balik dekat kursi kita tadi. Ya Allahu Akbar. Puan-puan, susah ke senang nak buat tu? Senang. Ustaz, macam mana kalau kami ketika baca Quran tu memang duduk kat bawah? Macam mana? Kami nak kena bangun ke tidak? Jawabnya tak perlu bangun. Kalau puan-puan duduk ketika baca Quran, maka puan-puan hanya ketika nak buat sujud tilawah tadi, pastikan kalau boleh puan-puan cari arah kiblat. Sebab kita nak sujud ni. Kan sunat merujuk kepada arah kiblat. Maka kata ulama, kamu hanya ensokkan badan kamu, pindahkan sedikit badan kamu ke arah kiblat, kemudian niat nawai itu sujud tilawah atau sejadah, sunatan lillahi ta'ala, takbir. Allahu Akbar, terus sujud. Maknanya kalau puan-puan baca Quran dalam keadaan duduk, puan-puan tak perlu bangun. Melainkan kalau puan-puan tadi baca Quran atas kursi, kenalah bangun. Betul? Takkan puan-puan nak sujud atas meja ni jadi puan-puan kena faham situasi ketika kita baca Quran. Setakat ni okey tak? Ya puan. Solat berjemaah tadi, okey? Tak perlu. Sebab apa? Kita kena sedia maklum bahawa kita sekarang ini sedang sembahyang solat subuh fardu Jumaat dan biasanya Tok Imam akan baca surah Sajadah. Maka kita memang dah niat daripada awal, kita memang nak melaksanakan sujud tilawah. Niat tadi hanya digunakan ketika di luar solat. Maknanya kalau dalam solat daripada awal tadi kita dah tahu, sekejap lagi saya nak sembahyang subuh Jumaat ni, mesti Tok Imam kebetulan memang Tok Imam baca surah Sajadah. Maka puan-puan, masa tu tak perlu kita nak niatkan seperti mana yang kita laksanakan di luar solat tadi. Ya puan ya, jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kalau nak bandingkan antara dalam solat dengan luar solat, yang mana lebih senang kita ikut? Dalam sembahyang lah. Sebab kita ikut imam. Dan Tok Imam je yang baca ayat panjang-panjang. Surah Sajadah ayat 1 sampai 30. Yang kita buat apa? Kita dengar dan hayati saja. Tak payah ikut Tok Imam perempuan. Ya? Dan perempuan tak payah hafal pun surah Sajadah. Tapi manalah tahu kalau perempuan nak sembahyang seorang-seorang di rumah, Ustaz, saya nak hafal surah Sajadah. Silakan, tak ada masalah. Kalau perempuan mampu. Dan kalau perempuan tak mampu, boleh tak letak Al-Quran depan kita? Boleh. Boleh letak Quran. Tapi pastikan Quran tersebut tidak terselak angin lah. Kata terselak angin, kita pula berpindah-pindah. Tengok, mana muka surah. Puan-puan, bila pergerakan itu sudah lebih daripada 3 kali, maka dia boleh membatalkan solat kita. Jadi puan-puan kena jagalah, kena kelip Quran tersebut. Kan sekarang ni ada Quran yang ada rehal tinggi tu kan. Boleh kita jadikan panduan. Ya. Tapi jangan letak Quran di bawah kaki kita ataupun di bawah. Itu tak boleh. Puan-puan kalau nak jadikan Quran, rujukan kita, letak Quran tu atas rehal, berdiri macam ni, boleh kelipkan supaya tidak terkena angin, tidak berpindah, dan puan-puan yang tu boleh, tak ada masalah. Ya. Jadi puan-puan, tapi paling senangnya macam mana? Paling senangnya solat berjemaah lah puan, pergi ke masjid, ikut Tok Imam. Tok Imam je yang susah payah baca surah Sajadah, yang kita duk dengar je dah faham, hayati apa yang dibaca. Itu yang paling simple, paling mudah. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 2 keadaan situasi yang mana sujud tilawah itu boleh dilaksanakan. Iaitu yang pertama di dalam solat, yang kedua di luar solat. Jadi tuan-tuan, apa hukumnya kita melaksanakan sujud tilawah? Sunat muakkad ataupun sunat yang amat digalakkan ataupun dituntut. Okey, tapi namun begitu, tengok ni. Perhatian di bawah tu, sekiranya keadaan tidak mengizinkan sebut untuk melakukan sujud tilawah,
bolehlah digantikan dengan bacaan tasbih. Maknanya di sini, ini untuk luar solat. Perhatian. Perhatian ya. Okey. Perhatian. Jika keadaan tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan ya. Untuk melakukan sujud tilawah, maka boleh ganti dengan tasbih. Macam mana keadaannya Ustaz? Begini. Andai katalah kita ni meniaga. Contohnya meniaga kat pasar. Tak kisahlah jual ikan, jual sayur dan sebagainya. Andai kata kita nak baca, ketika tak ada orang, kita baca Quran. Ketika baca Quran tu, jumpa pula ayat sajadah. Perempuan dekat pasar, ada ke tempat nak sujud tilawah? Tak ada perempuan takkan nak sujud tilawah di tempat yang kotor. Sebab apa? Tempat yang kita nak sujud, pastikan dalam keadaan bersih. Tak boleh kotor. Ataupun tak boleh dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Jadi perempuan, sekiranya perempuan tak mampu nak sujud dalam keadaan tertentu, maka perempuan boleh ganti dengan tasbih. Ini yang ulama sebutlah dalam kitab-kitab tajwid, dan mudah-mudahan perempuan dapatlah melaksanakan sujud tilawah. Itu sebab baca Quran sebaik-baiknya pilih tempat yang tenang, yang tidak bising, tidak ada riuh rendah. Jangan pula dah tahu cucu-cucu main kat depan TV juga kita nak baca Quran. Tak sesuai. Perempuan pergi cari bilik, satu tempat yang selesa, aman, damai, tenang untuk baca Quran. Sebab dikuatiri kalau kita jumpa ayat sejadah, maka kita kena sujud, maka tempat itu sesuai untuk kita sujud. Berbanding kalau di depan TV ataupun di depan anak-anak cucu kita tengah main. Jadi perempuan, siapa yang menentukan boleh ke tak boleh melakukan sujud tilawah ni adalah kita. Sama ada pilih tempat yang sesuai ataupun tidak untuk baca Quran. Ya? Okey, tuan-tuan perempuan, setakat ayat Ustaz tadi faham ke tidak tu? Ayat. Dengar boleh-boleh ya. Okey. Tadi Ustaz Al-Kabir mengatakan, apakah hukum sujud tilawah ataupun sujud tilawah ini hukumnya sunat muakkad kepada orang yang membaca dan mendengar. Sekiranya orang yang membaca tidak sujud tilawah, maka orang yang mendengarnya juga tidak sunat sujud tilawah. Itu hukum yang ulama letakkan. Maksudnya, sekiranya saya tak buat sujud, perempuan tak payahlah sujud. Tapi kalau saya buat sujud, perempuan tak nak buat pun tak mengapa, tak ada masalah. Tapi ada baiknya, tak ada wuduk. Itu sebab tadi, kita kena dalam sentiasa berwuduk. Dan perempuan. Okey, itu sebabnya disunatkan ada berwuduk. Seperti mana mazhab Imam Syafi'i. Disunatkan untuk kita berwuduk. Jadi perempuan kalau boleh kita ni dalam keadaan sentiasa berwuduk lah. Sebab apa? Kalau perempuan memang kita ni sebagai umat Rasulullah dianjurkan berwuduk. Dalam tidur pun kita dikenaki ataupun dianjurkan berwuduk. Perempuan sebelum tidur berwuduk lah kita. Soal batal tak batal itu soal yang kedua. Tapi kita ada usaha untuk berwuduk. Perempuan dalam kelas kita ni semua berwuduk ke tidak ni? Berwuduk, alhamdulillah. Jadi perempuan ada harapan untuk melaksanakan sujud tilawah. Jadi gini, persoalan puan tadi itu, maknanya kalau kita dengar orang tu baca Quran, sedangkan kita dalam keadaan tak ada wuduk, maka perempuan sebaiknya kita dalam keadaan berwuduk. Tapi kalau tak ada wuduk, maka kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat untuk sujud tilawah kena berwuduk dan kena menutup aurat. Mana dah tahu ketika itu perempuan, misalnya orang lelaki dan perempuan tak kisahlah, tiba-tiba kita dengar orang baca Quran, kita tak menutup aurat misalnya, maka kita tak digalakkan untuk sujud. Sebab apa? Tidak memenuhi syarat yang dinyatakan tadi. Ya? Jadi perempuan, nampak tak? Untuk mazhab Imam Syafi'i, syarat untuk sujud tilawahnya begitu tertib. Iaitu suci daripada hadas kecil dan besar, berwuduk, tutup aurat dan menghadap kiblat, baru dibenarkan sujud. Selagi tidak memenuhi 4 syarat ini, maka kita tidak dibenarkan untuk sujud. Habis itu Ustaz, yang biasa saya tengok dekat padang bola tu, pemain bola dijaringkan gol, di sujud selalu. Ustaz macam apa ceritanya? Itu bukan sujud tilawah, itu sujud syukur. Untuk cerita sujud syukur dan satu lagi sujud sahwi, nanti saya cerita minggu depan. Hari ini saya nak fokus sujud tilawah saja dulu. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Apa dia? Banyak soalan. Ajar tadi.
Sejadah. Okey. Boleh juga, boleh juga. Boleh. Itu Ustaz kata tadi. Dalam keadaan tertentu, kalau kita tak mampu nak sujud, boleh ganti dengan subhanallah, tasbih. Ya. Tapi sekiranya yang membaca tadi tak sujud, maka kita tak disunatkan sujud. Tengok kepada orang yang membaca tadi. Ya, okey, baik. Lagi, Puan? Pegang apa? Quran. Pegang Quran. Lepas tu? Lepas tu? Itu bab solat ni kena detail, kena cerita ataupun rujuk kepada ustaz-ustaz yang pakar. Tapi sepahaman saya, dalam solat kalau puan-puan nak tak hafal ayat berkenaan dengan sujud tilawah ataupun ayat sejadah, surah sejadah tadi, puan-puan boleh letak Quran dekat rehal. Kan ada rehal yang tinggi tu kan? Boleh klipkan kiri kanan dan pastikan ayat itu puan-puan nampak dan puan-puan boleh rujuk, boleh tengok. Yang tak boleh adalah kita memegang Quran sampai pergerakan tu lebih daripada 3 kali. Sekejap ya. Ada nya pula. Selak sana, selak sini, puan-puan. Yang tu tak boleh. Itu batas sembahyang. Ya? Jadi kalau pegang Quran tadi, pastikan ayat yang kita pegang tadi adalah ayat sejadah. Dan pastikan tidak ada pergerakan lebih daripada 3 kali. Kalau ada lebih pergerakan 3 kali, maka membatalkan sembahyang kita. Ya? Berhati-hati. Ginilah tuan-tuan perempuan. Paling senang kita sebagai jemaah ni, jadilah makmum. Senang cerita. Ikut solat berjemaah, pagi Jumaat lagi senang. Tak payah-payah kita nak mikirkan, nak beli rehal lah, nak pakai Quran besar lah, perempuan susah lah kita, ya Allah. Ya. Jadi perempuan nampak tak? Ibadah kita ni adalah mudah bagi kita yang nak belajar. Tapi bagi orang yang tak belajar, dia akan jadi payah. Ya, silakan puan. Fardu. Itu sebabnya kalau okey dah ini pernah saya buat juga sebab saya imam di surau ya. Jadi puan-puan memang betul boleh misalnya solat tarawih senang cerita. Jadi puan-puan biasanya solat tarawih ni seorang imam kalau nak khatamkan satu juzuk satu malam tu dia satu juzuk berapa muka surat? 20 muka surat kan? Maknanya puan-puan setidak-tidaknya satu malam tu satu muka. Satu malam tu satu muka ataupun 2 muka dan puan-puan muka surat yang kita nak baca tu memang dah standby kat depan. Jangan ketika sembahyang tu, kejap kita nak selak pula Quran tu. Yang tu tak boleh. Yang dibolehkan adalah muka surat tu dah standby, kita baca selalu tanpa ada pergerakan untuk membukanya. Solat fardu itu digalakkan kalau dapat dihatamkan Al-Quran itu. Digalakkan aja. Tapi kalau tak mampu bacalah apa surah pun tak kisah. Ya? Solat sunat, surah-surah apa pun. Okey, dia tak ada tetap surah. Sebenarnya solat fardu pun tidak ada ketetapan surah. Melainkan surah Al-Fatihah saja yang tetap kena ada baca dalam solat sunat dan fardu. Tapi untuk bacaan surah-surah lain itu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad tu maksudnya apa? Sunat yang amat digalakkan. Jadi kalau perempuan tak mampu, jangan menyusahkan diri. Tapi kalau mampu, buat ikut tertib ataupun cara yang telah ditentukan oleh para ulama. Maknanya, pastikan tidak ada pergerakan lebih daripada 3 kali. Sebab itu adalah membatalkan sembahyang kita. Jadi ginilah perempuan, kalau kita ni status kita makmum biasa perempuan, nak buat sesuatu perkara seperti imam buat, kita kena rujuk pada Tok Imam dulu. Tanya Tok Imam, tadi saya tengok Tok Imam baca Quran, ada baca surah tadi, ada Quran kat depan. Macam mana Tok Imam kalau saya nak buat macam Tok Imam boleh ke? Boleh. Tapi dengan syarat tidak ada pergerakan yang lebih daripada 3 kali. Yang menyebabkan terbatalnya solat kita. Ya. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Setakat ini untuk sujud tilawah tadi okey ke? Minggu depan saya sambung tau. Minggu depan saya sambung cerita sujud sawi. Perempuan nak dengar tak sujud sawi? Okey, saya nak tahu, nak tanya ni, sujud sawi ni apa maknanya? Sawi itu maknanya lupa, ataupun kita tertinggal, ataupun kita lalai, reka, ataupun kita tertinggal perkara-perkara seperti doa kunut lupa nak baca, rakaat solat terlupa, maka perempuan dikenakan sujud sawi. Tapi kena ingat, sujud sawi tak sama macam sujud tilawah. Ya? Dan niatnya juga berbeza, tak sama. Nanti minggu depan saya cerita yang ni. Dan satu lagi sebagai bonus, saya nak cerita panduan sujud syukur. Puan-puan nak tak sujud syukur? Sujud syukur ni biasa kita buat rasanya ni. Terutamanya apabila kita mendapat rezeki, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita dapat berita anak kita lulus periksa, maka sujud syukurlah kita. Anak kita jadi orang yang baik, sujud syukurlah kita dan sebagainya lah. Allahu Akbar. Okeylah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Seterusnya tuan-tuan perempuan, tanda yang ke-11 dah settle. Cuma
Tinggal minggu depan kita nak sambung cerita tentang ayat-ayat yang ada sujud tilawah. Kat sini Ustaz dah potong dah. Saya dah potong state ayat-ayatnya. Banyak ya. Puan-puan ada 15 surah. Nanti minggu depan kita buat praktikal ya. Dalam mengikut nota Ustaz ni. Dan minggu depan juga Ustaz nak sambung sujud sahwi dengan sujud syukur minggu depan ya. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekat itu untuk perbincangan kita hari ini. Dan minggu depan juga saya akan sambung dengan tanda yang ke-12 dan tanda yang ke-13 yang merujuk kepada tanda titik tumpat dan satu lagi tanda berupa intan. Tanda apa puan? Berupa intan dan tanda sebelumnya tu tanda titik tumpat. Nanti minggu depan tolong datang sebab dua tanda ni cukup penting dalam pembacaan Quran. Kalau salah baca, salah sebutan menyebabkan bacaan kita tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita tak dapat apa-apa. Malahan Quran tu murka kepada kita sebab apa? Kita salah baca pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mari kita baca Quran, cuba kita praktikkan sebanyak 11 tanda bacaan yang kita dah belajar. Tak silap Ustaz, kita masih lagi membaca surah apa ni? Surah An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 50. Dan kebetulan anak saya yang nombor 2, malam tadi lah, kebetulan dia pun tengah membaca surah An-Nisa. Ayat berapa puan? Ayat 50? Kat bawah sekali tu ya. Okey, baik puan-puan. Dah banyak ke sikit tanda bacaan kita belajar? Dah banyak ya. Jadi ada harapan tu untuk bersoal jawab dengan Ustaz dengan semua tanda yang kita dah belajar. Ready? Ready untuk bersoal jawab dengan Ustaz. Okey, ayat 50 surah An-Nisa. Muka surat 56, juzuk yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. انظر كيف يفترون على الله الكذب jangan panjang. Kadzib. Bukankah Ustaz baca pendek tadi? Sekali lagi diulang. انظر كيف يفترون على الله الكذب Soalan pertama saya, apakah tanda bacaan pada kalimah unzur? Apa tanda bacaannya? Tanda wasal, bersambung, ataupun satu lagi tanda sukun. Sukun mati. Kasihan lupa perempuan kat dia ya. Perempuan bukankah ada dua tanda dekat situ? Yang pertama hamzah wasal. Yang kedua tanda sukun. Sukun tu apa? Mati. Pandai. Wa kafa bihi ithman mubina. Nampak tak kalimah wakafa? Apa tanda bacaan dekat situ? Alif kecil. Pandai. 2 markah Ustaz bagi. Bagaimana pula dengan bihi? Dekat bihi tu apakah tanda bacaannya? Ya kecil. Lagi satu. Tanda mat ataupun pemanjang. Bagus. 2 markah, 4 markah Ustaz bagi kat situ. Alhamdulillah. Jadi begitulah cara soal jawab nanti dalam ujian ya. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب Okey, perhatikan kalimah utu. Apakah tanda bacaannya? Utu. Tanda bulat kecil ataupun alif
Alif ziyadah pun betul je, pandai. Nanti dalam periksa kalau perempuan tak ingat, perempuan usik kawan sebelah. Awak apa jawapannya? Perempuan bincang-bincang di sebelah. Ya, perempuan dengan izin. Tapi jangan sampai kuat-kuat suara mengganggu ke kawan yang lain. Slow-slow sudahlah. Perempuan insya-Allah perempuan boleh jawab. Ya. Yu'minuna bil jibti والطاغوت ويقولون للذين كفروا apakah tanda bacaan pada kafaru? Sama jugalah alif ziyadah ataupun tanda bulat kecil. Perempuan ingat tak? Dalam bahasa tajwid tanda bulat kecil apa namanya? Alif ziyadah pula. As-sifril mustadir. Ustaz soal, ustaz jawab. Nak buat macam mana? Redha je lah perempuan. Ya. Okey, Ustaz balik tadi. Ustaz soal ke dalam periksa dalam bahasa Arab tadi? Tak ada, tak keluar soalan. Cuma sebagai makluman perempuan, kena tahulah nama dalam bahasa Arabnya ataupun bahasa tajwidnya as-sifril mustadir. As-sifril mustadir. Itu makna, itu nama dalam bahasa tajwidnya. Sambung. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ Perhatikan kalimah ahda. Apakah tanda bacaan di situ? Alif kecil sebelumnya? Tanda sokong atau mati. Senang dijawab perempuan. Itulah soalan yang akan saya kemukakan nanti. Ya. Sambung. Ulaika alladhina la'anahumullah. Sekejap, saya tertinggal ayat tadi. Ada ayat yang saya tak baca. Kenapa perempuan tak tegur Ustaz? Okey, Ustaz balik. Tak apa. Tak apa, saya sedar. Kalau kita sedar macam tadi, perempuan kena ulang baliklah ayat tadi ya, sebab tertinggal bacaannya. Sekali lagi tadi Ustaz berhenti ahda kan? Okey, kita ulang pada ha'ula. Ha'ulai ahda minal ladina amanu sabila. Na'amanu sabila. Soalan saya, dengar. Apakah tanda bacaan di hujung ayat tadi? Sabila, hujung tu ada tanda apa? Bulatan berhias. Bukankah dah belajar minggu sudah? Jadi perempuan kena jawab tu. Jangan perempuan jawab tak tahu pula. Ustaz tak tahulah tanda apa kat hujung. Tak boleh, kena jawab bulatan berhias. Dan perempuan tahu tak nak baca nombor tu? Nombor ayat tu dibaca dengan nombor berapa? Nombor ayat ni dibaca kanan kiri ke kiri kanan? Kiri ke kanan. Pandai. Itu juga Ustaz dah khabar minggu sudah. Ulaika alladhina la'anahumullah. Apakah tanda bacaan pada ulaika? Alif kecil? Ada alif kecil. Sebelumnya. Ada waw ziyadah ataupun tanda bulat kecil ataupun kita sebut tadi as-sifril mustadir, ya. Wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ملك فإذا لا يؤتون
الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ما آتاهم الله من فضله. Pastikan min fadlih. Tidak melantun pada huruf dad. Okey, sambung sebelah. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Hikmah wa atainahum mulkan azima. Kali ini Ustaz nak soal berkenaan dengan tanda tanwin. Puan-puan ingat tak? Mulkan azima. Apakah gelaran pada tanwin itu? Sudah. Tanwin apa? Mana tahu tanwin izhar? Hukum tajwidnya tanwin jumpa ain adalah izhar halqi. Bila dah sebut izhar halqi tajwidnya, maka tanda bacaannya namanya apa? Tanwin izhar. Terima kasih. Gitulah ceritanya tuan-puan ya. Dan baru-baru ni ramai pelajar buat latihan betul untuk tanwin izhar tak ada masalah. Yang saya risau tu tanwin idgham, tanwin ronah, tanwin ikhfa. Kadang-kadang pelajar keliru sedikit kat situ ya. Okey, tak apa. Cuba baiki lagi kelemahan tuan-tuan perempuan pada tanda bacaan tersebut ya. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. صَدَّ عَنْهُ. Berhenti. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Apakah tanda bacaan di hujung ayat itu? Bulatan berhias. Puan-puan jangan keliru dengan tanda bintang tau. Tanda bintang yang kita kata tanda robok tu lain ceritanya. Tak sama dengan tanda bulatan berhias. Kalau bulatan berhias ni biasanya di dalam tu ada apa? Ada nombor. Nombor apa? Nombor ayat. Itulah. Ya. Dan puan-puan tahu tak nak baca nombor ayat? Kita kena baca ayat dulu ke nombor dulu? Kena baca ayat dulu baru nombor puan ya. Jangan terbalik dekat situ. Sebab dulu ada pelajar terbalik membacanya. Okey, sambung. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Apakah tanda bacaan pada kafaru? Kafaru, innal ladina kafaru. Alif ziyadah ataupun tanda bulat kecil boleh berlaku. Apa nak jawab alif ziyadah boleh, tanda bulat kecil boleh, ataupun dalam bahasa tajwid as-sifril mustadir pun boleh, tak ada masalah. Sambung. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار Saya nampak ada satu tanwin kat situ. Nampak tak? Jannatil tajri. Nampak? Baik, nak tahu apa gelaran tanwinnya, puan-puan kena tahu dulu apa nama hukum tajwid. Tanwin tu jumpa dengan ta. Apa nama hukum tajwidnya? Ikhfa' hakiki. Maka secara automatik gelaran tanwinnya tanwin ikhfa' boleh, ataupun nak sebut tanwin ghannah pun boleh. Sebab masa kita baca tadi dengung tak? Dengung dalam bahasa tajwid merujuk kepada ghannah. Dengung, ya. Jadi boleh belakalah kalau puan-puan nak sebut tanwin ikhfa' ataupun tanwin ghannah. Sambung. Khalidina fiha abada. Apakah tanda bacaan pada fiha? Tanda pemanjang ataupun sebut tanda mat pun boleh juga. Tanda mat boleh, tanda pemanjang boleh berlaku. Lahum fiha azwajum mutahharah. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dhillan dhalila. Nampak tak tanwin dekat dhillan dhalila? Nampak tanwin? Maka dekat situ hukum tajwidnya tanwin jumpa dha adalah ikhfa' hakiki. Maka gelaran tanwinnya tanwin ikhfa' boleh atau tanwin ghannah boleh berlaku. Sambung. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanati ila ahliha. Apakah tanda bacaan di awal ayat tadi? Tanda apa tu di awal ayat tadi? Innallaha. Sebelumnya tu tanda apa? Tanda bintang boleh. Lagi? Tanda robok boleh. Bagus. Puan-puan dua-dua boleh berlaku. Ya? Dan puan-puan tahu tak apa gunanya tanda ni bubuh pada Quran kita ni? Merujuk kepada juzuk bab kecil ataupun chapter lah dalam cerita dalam Quran tersebut. Jadi tuan-tuan, siapa ingat minggu sudah Ustaz khabar, dalam satu juzuk ada berapa robok? Sudah, ni macam keluar dalam perisa ni, perempuan Ustaz tanya dalam perisa nanti. Dalam satu juzuk ada berapa robok? Ada 8. Dah, puan-puan Ustaz dah bagi tahu minggu sudah dekat whiteboard. Baru 7 hari 7 malam. Ada 8 robok. Itu satu juzuk. Kalau 30 juzuk ada berapa robok? 240 robok. Mana Ustaz tahu 240 robok? Kalikan. Kan tadi Ustaz khabar satu juzuk 8 robok kan? 8 kali 30 juzuk 240 robok. Kalau keluar dalam periksa boleh jawab? InsyaAllah. Sebab jawapan tu Ustaz dah bagi minggu sudah dekat whiteboard. Tinggal tengok aja. Tapi masalahnya kami ni lupa Ustaz. Kalau lupa kita ucap apa ya? Apalah innalillah pula. Kalau lupa ucap la haula wala quwwata illa billah. Kenapa innalillah pula? Innalillah tu kalau ditimpa musibah, perempuan. Kalau timpa musibah baru innalillah. Kalau kita lupa sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Ataupun ada juga setengahnya kita boleh baca selawat. Tapi paling mudah, paling simple adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Wa idza hakamtum bainan
الناس أن تحكموا بالعدل Berhentilah kat situ. Apakah tanda bacaan pada kalimah bil adl? Bil adl. Hamzah wasal. Lagi tanda sukun. Dan tanda sukunnya berada pada dua huruf iaitu lam dengan dal yang ada pada tulisan lah. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Dengar betul-betul soalan saya. Apakah tanda bacaan di atas huruf Ain? Sami'an basira. Mim kecil menegak dalam braket iklab. Yes. Itu jawapan yang paling tepat. Dapat dua mereka. Tapi kalau penanya jawab mim kecil menegak tak sebut iklab, maka mungkin dapat setengah markah saja. Jadi kena kabur iklab. Ya. Dia hanya digunakan pada mim kecil menegak yang merujuk kepada iklab tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Apakah gelaran pada tanwin pada kalimah khairu wa ahsanu? Apa gelaran tanwinnya? Tanwin idgham. Pasal apa puan? Kalau perhatikan tanwin tu jumpa waw, maka hukum tajwidnya tu idgham ma'al ghunna. Maka secara automatik gelaran tanwinnya tanwin idgham. Juga boleh disebut tanwin ghunnah. Boleh berlaku lah puan. Ya. Okey, sambung. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. Okey, go stand balik. Alladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Apakah tanda bacaan pada bima? Tanda mad ataupun pemanjang. Bagus. Bima
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت Berhentilah kat situ. Apakah tanda bacaan pada ila taghut? Alif kecil sebelumnya? Sepatutnya puan-puan sebut hamzah wasal dulu. Barulah alif kecil, betul? Sebab kita baca Quran kanan ke kiri, bukannya kiri ke kanan. Tapi yang puan-puan ni pelik sikit, jumpa alif kecil dulu baru hamzah wasal. Puan-puan tahu tak dulu masa saya buat periksa ya, ada setengah pensyarah ya, mereka straight tentang tanda-tanda bacaan. Kamu kena jawab seperti mana kamu baca. Maknanya kalau kamu jumpa hamzah wasal dululah jawab. Kamu tak boleh kata alif kecil dulu. Maka dekat situ ada setengah pensyarah dia tolak markah atau pasal apa kita tak susun ikut aturannya. Okey, tak apa dengan ustaz tak apa, halal boleh insya-Allah. Wa qad umiru an yakfuru bih. Apakah tanda bacaan pada ayyakfuru bih? Ada 3 tanda bacaan kat situ saya nampak. Ada 3 tanda. Ada 2, ada 3. Yang pertama tanda mati, yang kedua alif ziyadah, yang ketiga ya kecil. Pandai. Ikut susun atur kita baca Quran, itulah tanda-tandanya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dengar betul-betul soalan saya. Nyatakan semua tanda bacaan pada ayat dhalalan ba'ida. Alif kecil, mim kecil menegak dalam berekat iklab, lagi bulatan berhias. Pandai. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tandalah ayat tersebut. InsyaAllah minggu depan kita sambung ya. Surah An-Nisa ayat 61 pula insyaAllah. Tapi jangan tidak hadir minggu depan sebab minggu depan adalah minggu penutup, minggu akhir untuk kita cerita tentang tanda yang terakhir, tanda yang ke-12 dan tanda yang ke-13 ya minggu depan. Dan jangan lupa, nanti saya bagi nota ini berkenaan dengan surah-surah yang ayat yang ada sujud tilawah, kita baca sama-sama minggu depan ya. Dan minggu depan juga insyaAllah ada masa saya nak cerita tentang sujud sahwi dan sujud syukur insyaAllah. Jumpa lagi minggu depan ya. Di hari dan waktu yang sama dalam kuliah kita. Dan kita akhiri sama-sama dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.